Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 3 akan membentangkan tajuk audit dan persekitaran berkomputer. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang. Saya sendiri Nabila binti Asmoni. Yang kedua Syarul Izzuddin bin Muhammad Saufi. Yang ketiga Fatin Nur Izzati binti Mat Syafi'i. Yang keempat Raja Nabila binti Raja Hamdan. Dan yang kelima ialah Ismail Hanif bin Muhammad Ghazali. Isi kandungan topik yang kami akan bentangkan ialah pengenalan, objektif dan skop audit persekitaran berkomputer, asas persekitaran berkomputer, struktur kawalan dalaman, audit di sekeliling atau menggunakan komputer dan juga penggunaan teknik audit berbantukan komputer. Okey, audit dan persekitaran berkomputer wujud apabila komputer dalam apa sahaja bentuk dan saiz digunakan untuk memproses maklumat kewangan yang akan diaudit. Cabaran kepada juruaudit untuk memahami teknologi dan kesannya terhadap proses audit dan juga mungkin juruaudit perlukan pendidikan tambahan ataupun latihan tentang sistem audit berkomputer. Okey, berikut ialah ISA yang kita gunakan dalam audit persekitaran berkomputer, iaitu ISA 401 Auditing in a Computer Information System Environment, IAPS 1001 IT Environment Standalone Personal Computer, kemudian IT Environment Online Computer System, Database System, Risk Assessment and Internal Control, Computer Assist Audit Technique dan juga Electronic Commons Effect in the Audit of Financial. Okey, objektif audit persekitaran berkomputer tidak berubah dalam persekitaran berkomputer. Juruaudit masih perlu untuk mendapatkan pemahaman mengenai sistem untuk menilai semula risiko kawalan dan juga merancang kerja audit untuk meminimumkan risiko pengesanan. Tahap pengajuan audit akan bergantung kepada penilaian kawalan utama. Okey, skop audit meliputi kawalan aplikasi pemprosesan output dan kawalan fail induk yang disediakan oleh pelanggan, dan auditor akan merujuk kepada sistem perakaunan yang pelanggan gunakan berasaskan komputer. Okey, penggunaan teknik audit berbantukan komputer yang boleh digunakan oleh juruaudit untuk menguji dan membuat kesimpulan terhadap integriti sistem perakaunan berasaskan komputer pelanggan. Okey, apa yang kita panggil persekitaran berkomputer, kita panggil dia audit persekitaran berkomputer bila dia wujud empat benda ni, iaitu perkakas seperti CPU, monitor, pencetak ataupun scanner. Perisian, dia ada sistem operasi, pangkalan data dan juga perisian aplikasi. Media penghantar. Media penghantar ni macam wire, sambungan gelombang mikro dan juga peranti rangkaian seperti modem dan router. Okey, cabaran ataupun kerumitan yang dialami oleh auditor kalau sesuatu audit tu menggunakan sistem berkomputer, cabaran dia ialah pengumpulan bukti tu lebih kompleks daripada sistem manual. Kemudian perubahan kepada penilaian bukti, maksudnya pemalsuan dan juga perubahan dokumen tu mungkin akan berlaku, dan juga kemahiran kecekapan. Pengetahuan juru audit tu sendiri perlu pelbagai. Kemudian kesan sistem audit berkomputer kepada organisasi. Perubahan organisasi iaitu memerlukan kemudahan seperti penstafan, pemusatan data,
pengagihan tugas. Yang ini lebih kepada kaedah untuk memberi kuasa kepada staf. Kemudian visibility informasi yang terhad, input data terus ke dalam komputer, pemprosesan khusus mungkin wujud ruang dalam transaction trail, potensi salah nyata material, pengurangan penglibatan tenaga manusia, kemungkinan akses tanpa izin oleh pengguna yang tidak dibenarkan dan mungkin boleh menyebabkan kehilangan data. Kesan audit berkomputer kepada juru audit. Okey, semakin kompleks EDP, semakin penting peranan auditor. Maksudnya keperluan kepada kaedah baru untuk yakinkan diri akan fair presentation penyata kewangan, kemudahan guna komputer dalam kerja audit dan tumpuan penilai dan kebergantungan terhadap kawalan dalaman. Yang ni perlukan kemahiran dan juga pengetahuan yang lebih tentang komputer untuk menjejak transaction trail tu. Yang kedua ialah potensi untuk fraud berlaku adalah sangat tinggi, khususnya untuk transaksi yang tidak jelas, transaksi yang tak cukup bukti sokongan ataupun dokumen, ataupun transaksi yang tak wajar berlaku tanpa pengesanan. Penggunaan data tanpa izin dan juga pengagihan tugas yang betul juga merupakan salah satu kesan penggunaan sistem komputer kepada juru audit. Okey, seterusnya saya Syarizuddin bin Muhammad Saufi, materi number GA04653 akan menerangkan tentang struktur kawalan dalaman audit berkomputer. Terdapat dua struktur kawalan dalaman yang kita boleh bahagikan, iaitu kawalan AM dan kawalan aplikasi. Kalau kita dapat tengok, kawalan AM ni diibaratkan seperti satu awan, dan kawalan AM ni adalah hanya berada di sekeliling awan-awan itulah. Kalau kawalan aplikasi, ianya di dalam awan tu sendiri. Okey, kawalan AM. Ianya menyeluruh ke atas fungsi IT, kawalan pengurusan, pembelian dan penyelenggaraan perisian dan perkakasan, kawalan ke atas penggunaan perkakasan dan keselamatan fizikal perisian, perkakasan dan data. Okey, macam saya terang tadi, dianya adalah berada di sekeliling awan. Dia tak masuk dalam awan tu. Sebagai contoh yang kita boleh tengok, seperti kawalan security ID. Juru audit boleh bertanyakan tentang siapa yang akan mendapat ID itu ataupun seperti password. Seterusnya adalah kawalan aplikasi. Kawalan aplikasi tertumpu kepada pemprosesan urus niaga, kawalan ke atas proses jualan, kawalan ke atas kutipan tunai. Ianya merangkumi dalam pembahagian tugas di dalam organisasi itu. Sebagai contoh, di bahagian pengurusan, di HR, untuk kawalan urus niaga sistem tu, seperti invoice dan lain-lain, juru audit boleh bertanyakan siapa yang perlu mengakses bahagian pengurusan dan siapa yang perlu membuat verifikasi untuk bahagian pengurusan. Seterusnya kita pergi kepada kawalan AM secara lebih terperinci. Ianya pengurusan fungsi IT, iaitu secara organisasi, pelaporan dan tanggungjawab, pengasingan tugas seperti program, aplikasi dan kawalan data supaya ada berlaku check and balance,
pembentukan sistem, pengguna, juruanalisis dan programmers, online dan fizikal, iaitu keselamatan, backup dan perancangan kontingensi. Seterusnya adalah perkakasan had dan kapasiti. Terpergi kepada kawalan aplikasi pula. Kawalan aplikasi ianya membantu memastikan kesempurnaan dan ketepatan perprosesan urus niaga, kebenaran dan pengesahan di dalam kategori berikut. Sebagai contoh tadi, di bahagian human resource, ada sistem untuk memproses invoice, ianya perlu ada input, perlu ada authorize, accurate dan complete. Kedua adalah proses, iaitu perisian itu sendiri, bagaimana kawalan proses itu dibuat. Ini boleh dibuat dengan 5 ujian, iaitu ujian pengesahan, ujian aturan rekod, ujian ketepatan, ujian kemunasabahan dan ujian kelengkapan data. Seterusnya adalah output, iaitu untuk pengesahan kesilapan. Ianya adalah report, dokumen dan maklumat pencetak yang lain di skrin terminal. Sekian. Okey, saya Raja Nabila binti Raja Hamzan, GA 04647, Prosedur Audit, iaitu Sistem Elektronik Data Processing. Contoh urus niaga jualan. Yang pertama, rekodkan borang pesanan jualan yang bernombor siri, iaitu sales yang kita selalu kenal dengan nama sales order forms. Nombor 2, semak borang pesanan jualan untuk perjanjian dengan pesanan pembelian dari pelanggan. Yang ketiga, tentukan bukti kelulusan oleh Jabatan Kredit iaitu Credit Department pada semua borang pesanan jualan. Yang keempat, rekodkan urutan invoice jualan bernombor siri. Yang kelima, memastikan bahawa bil telah disiapkan untuk semua invoice yang telah dipersetujui. Yang keenam, memastikan bahawa senarai harga yang digunakan oleh kerani kewangan telah diluluskan dan menentukan harga di dalam senarai untuk penyambungan maupun penambahan kepada invoice baru. Dan pastikan bahawa invoice jualan sesuai dengan data pada borang pesanan jualan. Yang ketujuh, memastikan invoice jualan tersenarai di dalam borang pesanan jualan yang ada di dalam perjanjian. Kita lihat pada prosedur audit digunakan untuk fail data pula. Nombor 1, sahkan jumlah hash syarikat yang telah ditentukan dan kendalikan jumlahnya dengan mengira jumlah yang serupa pada kumpulan invoice dan item terpilih dari fail data tersebut. Yang kedua, bandingkan jumlah adakah ianya telah dibuat pelarasan. Yang ketiga, atur agar jadual berjalan dibuat dari transaksi ujian terpilih. Iaitu bandingkan item dalam cetakan ini dengan jumlah yang sebelumnya dikumpulkan dari transaksi ujian. Audit dan persekitaran berkomputer. Apabila juru audit memperoleh pemahaman mengenai struktur kawalan dalaman, menilai risiko kawalan dan melakukan ujian kawalan, ujian substantif transaksi dan prosedur pengesahan keseimbangan akaun dengan cara yang sama seperti dalam sistem bukan EDP tanpa usaha untuk menguji komputer pelanggan program atau menggunakan komputer untuk melaksanakan prosedur audit adalah praktikal untuk mengikuti pendekatan. Ini apabila nombor 1, dokumen sumber boleh didapati dalam bahasa bukan mesin. Yang kedua, dokumen difailkan dengan cara yang memudahkan penempatannya untuk tujuan audit. Dan yang ketiga, output disenaraikan dengan cukup terperinci untuk membolehkan juru audit mengesan transaksi individu dari dokumen sumber ke output dan sebaliknya. Kita beralih kepada proses audit untuk sistem perakaunan berkomputer melibatkan 5 langkah. 5 langkah utama iaitu yang pertama, menjalankan kajian awal iaitu merancang audit. Yang kedua, mengkaji semula dan menilai kawalan dalaman. Yang ketiga, ujian pematuhan di mana menguji kawalan dalaman. Yang keempat, ujian substansif iaitu menguji data terperinci. Yang terakhir, melampurkan iaitu kesimpulan dan penemuan dibuat. Juru audit hendaklah mencapai pemahaman dengan pelanggan mengenai skop dan batasan audit dari awal.
Ini akan memudahkan pencapaian objektif audit dengan berkesan dan cekap. Tugasan audit melalui komputer. Yang pertama, imbangan duga dan lead schedule. Yang kedua, prosedur analytical. Yang ketiga, generasi program audit. Yang keempat, persampalan statistical. Yang kelima, aplikasi perisian audit umum. Proses audit persekitaran berkomputer. Yang pertama, juraaudit harus mempertimbangkan bagaimana persekitaran audit berkomputer mempengaruhi audit. Yang kedua, kemahiran dan kompetensi. Juraaudit harus mempunyai pengetahuan yang mencukupi mengenai audit persekitaran berkomputer untuk merancang, mengarahkan, menyelia dan menyemak kerja yang dilakukan. Pertimbangkan sama ada kemahiran khusus audit persekitaran berkomputer diperlukan ataupun tidak. Yang ketiga, perancangan. Juraaudit harus mendapatkan pemahaman mengenai sistem perakaunan dan kawalan dalaman yang mencukupi untuk merancang audit dan mengembangkan pendekatan audit yang berkesan. Juraaudit harus memperoleh pemahaman tentang kepentingan dan kerumitan aktiviti audit persekitaran berkomputer dan ketersediaan data untuk digunakan dalam audit. Yang keempat, apabila audit persekitaran berkomputer penting, juraaudit juga harus mendapatkan pemahaman mengenai audit persekitaran berkomputer dan adakah ia boleh mempengaruhi penilaian IR dan CR. Nombor 5, menilai IR dan CR untuk penyataan penyata keuangan yang material. Nombor 6, perlu mempertimbangkan audit persekitaran berkomputer dalam merancang prosedur audit untuk mengurangkan risiko audit ke tahap yang rendah. Kesan audit persekitaran berkomputer ke atas audit. Prosedur yang diambil oleh juraaudit untuk memahami sistem perakaunan dan kawalan dalaman. Yang kedua, pertimbangan bagi risiko sedia ada dan risiko kawalan dalaman penilaian risiko. Dan yang terakhir, pembentukan dan pelaksanaan ujian kawalan dan ujian substansif yang sesuai bagi memenuhi objektif audit. Okey, saya Fatin Nur Izzati binti Mat Syafiee, nombor matrik GA04621. Bagi risiko dalam persekitaran audit persekitaran berkomputer, yang pertama, kebergantungan kepada kebolehan fungsi hardware and software. Ianya terlalu mengharapkan sistem hingga tidak menyimak semula. Yang kedua, tiada jejak urus niaga, iaitu tidak dapat pastikan sumber dokumen sebenar. Yang ketiga, pengurangan penglibatan manusia. Ianya hanya bergantung kepada komputer sahaja. Yang keempat, urus niaga diproses secara seragam. Yang kelima, akses yang tidak dibenarkan, iaitu boleh diakses oleh sesiapa yang menggunakan komputer tersebut. Yang seterusnya, kehilangan maklumat. Jika berlakunya kerosakan pada komputer, maka possibility hilang maklumat itu tinggi. Seterusnya, tiada pengasingan tugas. Tidak menghadkan sesetengah fungsi kepada individu tertentu. Seterusnya, keperluan kepada pekerja yang mahir dalam IT. Iaitu selain daripada kemahiran dalam pengauditan. Yang terakhir, potensi untuk kehilangan dan ketidakbiasaan, iaitu kurangnya ilmu mengenai sistem dan audit. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismah Hanif bin Muhammad Ghazali, matrik number GA04623. Okey, bagi teknologi sistem pemprosesan data, terdapat 5 poin penting yang perlu di-take note. Yang pertama adalah pemprosesan tersebar ataupun distributed processing. Ini berlawanan dengan centralized processing, di mana ia mengurus dan menjelaskan pemprosesan data dengan decentralizing fungsi komputer.
Yang kedua adalah networking melalui LAN, local area network, wide area network ataupun electronic data interchange. Yang ketiga, real time system. Sistem yang dapat menjamin respon dalam waktu yang tertentu yang terhad. Setiap urus niaga akan direkod terus ke dalam master file di pekalan data. Contohnya adalah tempahan penerbangan seperti yang site AirAsia, MAS dan sebagainya. Yang kedua adalah pembelian secara dalam talian. Seperti mana yang sale sekarang kan. Dalam alisan tu, dia bila kita beli je, dia akan terus key in ke dalam master file, dia akan check stok apa semua tu. Okay, yang keempat adalah intelligence system. Artificial intelligence ataupun AI yang diletakkan ke dalam komputer oleh pakar IT yang mampu membuat keputusan atau pengiraan sendiri. Contoh yang mudah adalah pengiraan polisi insurans atau pelulusan credit score, CITOS score tu kan. Dia sistem tu generatekan markah CITOS tu untuk kita sendiri ataupun dia akan keluarkan satu dia panggil macam cover note yang sedia ada jumlah dia sendiri. Okay, yang terakhir adalah perkomputeran pengguna akhir end user. Okay. Seterusnya, generalized audit software ataupun GAS. GAS ni direka untuk membaca, memproses dan mencipta data dengan bantuan function performing specific audit routines. Di mana poin yang pertama adalah mengenal pasti kaedah dan juga asas. Yang kedua, memeriksa rekod untuk kualiti, kelengkapan, konsisten dan juga ketepatan. Yang ketiga, membandingkan data pada fail yang berlainan. Yang keempat, meringkaskan atau menentukan semula data untuk melakukan analisis. Yang kelima, membandingkan data yang diperoleh melalui prosedur audit yang lain menggunakan rekod syarikat. Yang keenam adalah memilih sampel audit. Yang ketujuh, mencetak permintaan pengesahan. Okey, slide yang seterusnya adalah prosedur audit dengan menggunakan CAATS. CAAT. Yang pertama adalah ujian secara terperinci bagi urus niaga dan juga baki. Penggunaan software audit untuk menguji semua ataupun sebahagian sampel bagi transaksi di dalam fail komputer. Yang kedua, proses tinjauan analisis. Penggunaan software audit untuk mengenal pasti, uncertainty atau pembarangan. Yang ketiga, pematuhan ujian bagi Computer Information System, kawalan umum. Penggunaan data ujian untuk mengakses prosedur pada kamus program. Yang terakhir, ujian pematuhan bagi permohonan kawalan Computer Information System. Penggunaan data ujian untuk menguji fungsi prosedur yang diprogramkan. Slide seterusnya, pertimbangan menggunakan CAT, di mana slide ini membincangkan kenapa kita perlu menggunakan CAT berbanding kita menggunakan audit secara manual. Okey, poin yang pertama adalah pengetahuan komputer, kepakaran dan pengalaman juraaudit, iaitu tahap kemahiran dan kecekapan, delegating tugas, guna kerja juraaudit lain atau sandaran pakar. Dengan menggunakan tagline dia to plan, execute and use result of the particular CAT adopted. Seterusnya, kewujudan CAAT dan kemudahan komputer, di mana kita sekarang teknologi semakin canggih, jadinya kita perlulah mengadaptasikan life kita dengan teknologi yang sekarang ataupun kita akan ketinggalan di belakang. Tidak praktikal menggunakan ujian manual. Inilah kesan di mana mereka melakukan perbandingan audit secara berkomputer dengan audit secara manual. Dan yang keempat, kecekapan dan keberkesanan dan juga pemasaran timing. Okay, terdapat 3 periksaan audit. Juraaudit perlu membuktikan pengesahan software sebelum buat keputusan untuk menggunakannya. Terdapat beberapa program. Yang pertama adalah package programs. Program komputer umum yang dirancang untuk melaksanakan fungsi pemprosesan data yang meliputi membaca fail komputer, memilih maklumat, melakukan pengiraan, membuat fail data dan mencetak laporan dalam format yang ditentukan oleh juraaudit. Yang kedua, purpose written programs. Ia direka untuk melaksanakan tugasan audit. Yang terakhir adalah utility programs.
ia digunakan oleh entiti untuk melakukan fungsi pemprosesan data biasa, menyusun, di mana dia menyusun, mencipta dan mencetak fail. Tidak dirancang untuk tujuan audit kerana mungkin tidak mengandungi ciri seperti jumlah rekod automatik dan juga jumlah kawalan. Slide seterusnya adalah ujian data ataupun data ujian digunakan untuk menguji kawalan khusus dalam program komputer seperti kata laluan, online dan kawalan akses. Sebagai contohnya kita create satu contoh asset ke liability ke, kita nak tengok sejauh mana perisian ataupun sistem yang kita gunakan tu betul ataupun tak. Okey, ujian arus niaga yang dipilih dari transaksi yang diproses sebelumnya atau dibuat oleh juru audit untuk menguji ciri pemprosesan khusus sistem komputer dalam sebuah entiti. Secara amnya diproses secara berasingan dari pemprosesan yang biasa MTT. Okey, poin seterusnya, ujian arus niaga yang digunakan pada kemudian ujian bersepadu di mana unit dummy, contohnya jabatan ataupun pekerja ditubuhkan yang mana transaksi ujian dibuat seperti kitaran pemprosesan biasa. Ya, ujian data ni macam untuk test kita punya software tu je. Apabila data ujian diproses dengan pemprosesan normal entiti, juru audit harus memastikan bahawa ujian niaga kemudiannya dihapuskan dari rekod perakaunan sesebuah entiti. Okey, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.